Hai guys, Assalamualaikum. Saya Nurul Adiba Betty Suhaimi. So, dalam video ni saya akan mereview atau mengulaskan satu aplikasi yang terdapat di Google Play Store, App Store ataupun di Huawei App Gallery. Korang mesti tertanya-tanya kan, apa aplikasi yang saya akan review di dalam video ni? Saya akan mereview aplikasi TNG e-wallet. Kepada korang yang masih belum tahu apa itu TNG e-wallet, dalam kata mudahnya, TNG e-wallet ni adalah satu orang panggil dompet digital. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang TNG e-wallet ni, apa itu TNG e-wallet ni, korang boleh tonton video ni sehingga ke penghujungnya. Nanti saya akan tunjukkan apa itu TNG e-wallet. Korang nak tahu? Jom kita saksikan. Sekejap, tunggu dulu. Sebelum tu, jom kita download dulu aplikasi TNG e-wallet ni di Apple Store. Jom kita download dulu. Okay, first kita buka dulu Apple Store. Lepas tu kita search TNG e-wallet. Kita search TNG e-wallet. Lepas tu dia akan keluar Touch and Go e-wallet. Korang boleh tengok di skrin sebelah ni, okay? And then kita download macam biasa. Okay, kita download macam biasa. Okay, kita tunggu dulu. Okay, sementara kita tunggu tu, jom kita tengok apa itu TNG e-wallet. Let's go. Korang dah tahu apa itu TNG e-wallet? TNG e-wallet ni sebenarnya ada kebaikan, manfaat ataupun kemudahan ataupun kegunaan dia. Dan juga nanti saya akan tunjukkan tutorial bagaimana nak menggunakan TNG e-wallet. Okey, lepas kita selesai download tadi, kita pergi open Touch and Go e-wallet tu macam biasa, open. Okey. Kalau korang belum ada account, korang just create account korang. Macam biasa, korang just follow step-step dia. Macam dia minta number phone, korang masukkan number phone korang, segala detail korang just follow dia punya step. And then bila dah settle, korang boleh login macam biasa. Okay, disebabkan saya dah ada account, saya login macam biasa. Okay, bila nak login, korang just masukkan number phone korang yang korang create tadi tu. Okay, masukkan number phone korang. Okey, lepas tu korang masukkan 6 digit PIN yang korang tetapkan tadi juga masa korang create account tu. Masukkan. Make sure korang ingat nombor PIN korang, okey? Okey. Bila dah settle tu, korang login macam biasa. Okey, dia dah keluar macam ni. Bila dah keluar macam ni, korang bila dah keluar macam ni, nak guna mesti ada duit. So, mesti ada duit, korang mestilah kena reload dulu. Korang kena reload dulu e-wallet korang. Korang tengok e-wallet balance korang ada berapa. Kalau korang nak guna, korang mestilah kena ada duit. Macam mana nak reload? Reload senang saja. Korang tekan reload e-wallet tu. Lepas tu korang masukkan berapa amount yang korang nak, berapa ringgit yang korang nak. RM10, RM20, RM15, RM13, ikut korang, tak kisah berapa ringgit. Tapi minimum dia RM10. So, okay, contoh nak masukkan RM10. Korang just tekan reload e-wallet macam biasa. Di sini dia ada dua option. Melalui apa korang nak reload tu, sama ada credit or debit card ataupun FPX online banking. Contoh kalau korang nak masukkan melalui credit ataupun debit card, korang just create new credit debit card tu. Lepas tu korang masukkan kad number korang dengan details di kad bank korang tu. Lepas tu korang tekan next, and dah masuk. Duit korang pun dari account bank dah ditolak masuk ke account e-wallet korang. Macam sama juga macam korang nak reload melalui online banking. Korang pilih bank mana yang korang nak online banking, just pick yang mana, and then reload macam biasa. Dah settle reload. Okay, bila reload dah settle, duit dalam akaun korang pun dah ada. Bila dah ada, korang bolehlah nak bayar-bayar melalui e-wallet, TNG e-wallet ni. So,
Jom kita pergi satu persatu. Di sini ada 4 option. Yang pertama scan, yang kedua pay, yang ketiga transfer, yang keempat TNG card. So yang pertama, okey, saya akan tunjukkan dulu scan. Okey, scan ni, okey, kita tengok scan macam mana ya. Okey, scan macam biasa ha. Contoh korang pergi kafe, minum kopi contoh. Lepas tu korang nak bayar. Korang tak bawa dompet or everything. Dalam account e-wallet korang ada duit kan. So, korang just pergi dekat kaunter pembayaran tu. Korang just scan barcode yang ada di kaunter pembayaran tu. Tapi make sure kafe tu diterimalah TNG e-wallet. Sebab tak semua kedai di Malaysia ni boleh menggunakan TNG e-wallet buat masa sekarang ni. So bila dah ada kod tu, nanti saya akan masukkan kat sini barcode tu. So contoh barcode, korang boleh scan lah kat situ. Lepas tu lepas scan tu, korang masukkan amount berapa kopi korang yang minum tu, berapa ringgit. Lepas tu korang tekan next dan juga settle payment korang. So duit dari e-wallet korang pun ditolak masuk ke account, masuk ke kedai tu. Jadi pembayaran korang settle. Dah selesai pembayaran kopi korang tu tadi, dah selesai. And then pay. Pay sama juga sebenarnya. Okay, pay ni, okay, korang masuk dulu pin korang. Okay, pay ni contoh korang pergi, contoh mana lagi kita nak pergi. Contoh korang pergi 7E, korang beli apa? Makanan contoh kan. Lepas tu korang nak bayar dengan e-wallet. Tapi contoh dekat 7E tu tak ada barcode macam kedai kopi tadi, macam kafe tadi. Kat sini tapi cashier minta korang untuk dia scan. Jadi korang nak bayar dengan e-wallet ni. So jadi bolehlah bayar melalui ni dan korang tunjuk kod yang tertera tu. Korang just tunjuk dekat cashier tu, dia scan. Terus nanti OTP akan masuk dalam phone korang. Bila OTP akan masuk, korang just masukkan OTP tu. Dan pembayaran pun settle. Duit dari akaun e-wallet korang terus ditolak. Jadi pembayaran selesai. Tu untuk pay. Okay, seterusnya transfer. Transfer ni paling mudah lah boleh katakan kan. Bagi saya suka transfer ni sebab sangat memudahkan. Contoh macam korang nak bagi duit dekat mak korang ke, dekat family korang ke kan. Korang just melalui ini je. Tapi make sure e-wallet kepada e-wallet. Okay, make sure contoh korang nak bagi dekat family korang. Make sure family korang tu ada e-wallet juga. Jadi korang just nak transfer, korang just masukkan. Korang nak search nama kontak pun boleh, nak masukkan nombor phone pun boleh. Contoh okay, nak masukkan nombor contoh nak masukkan nama kan, nama kontak. Korang just type contoh saya nak ni. Okay, lepas tu korang search nama tu, korang just nak bagi berapa ringgit, RM10, RM20, tak kisah berapa ringgit pun. Tapi paling minimal 5 sen 5 sen paling minimum. So korang type je lah berapa ringgit korang nak, RM10 contoh. Okay, lepas tu bila dah settle tu, korang just confirm transfer. So bila dah confirm transfer tu, automatically duit korang tu masuk ke e-wallet yang korang transfer tu. Macam tu. Itu bahagian transfer, sangat memudahkan. Okay, macam tu juga kalau kawan korang nak pinjam duit, sedangkan korang tak ada cash kan, korang boleh je bagi melalui e-wallet korang kepada e-wallet dia. Macam tu lah, senang saja. And then TNG card. TNG card ni, okay, TNG card ni korang boleh check korang punya baki TNG card korang. Contoh korang lalu tu kan, tak tahu korang lalu tu kan, nak lalu tu, tapi korang tak tahu berapa baki korang ni, cukup ke tak. Korang boleh check melalui ni, berapa baki TNG card korang. Itulah basically TNG card ni lebih kepada tol lah. Ini tol yang highway coverage dipanggil. So boleh. So selain 4 fungsi utama tu, dia ada juga perkhidmatan lain. Contoh pay direct. Pay direct ni macam tadilah tol semua tu kan. RFID ni pay direct dengan RFID ni
melibatkan tu lah lebuh raya. Okey, seterusnya parking. Parking pun korang boleh bayar melalui ETNG e-wallet. Korang just select location and select vehicle korang. Terus boleh bayar melalui ETNG e-wallet. Macam tu juga korang nak top up, malas nak pergi keluar kedai kan. Sekarang ni tak ada dah pergi keluar kedai kan. So korang boleh je contoh plan korang nak pakai U-Mobile. Korang just masuk berapa ringgit korang nak masuk. RM5, RM10 boleh. Korang just top up. Lepas tu dia akan masuk terus dalam phone korang. Dan duit daripada e-wallet balance tu pun berkurang, ditolak. Macam tu. Tu prepaid. Postpaid pun sama. Korang pakai Maxis, Celcom ataupun apa-apa, korang boleh melalui TNG e-wallet. Bayar melalui TNG e-wallet. Lepas tu bills pun sama juga. Korang boleh bayar Astro, Unify dan bayar bil air. Bil air ada semua, air Terengganu, air Selangor. Boleh bayar kat sini. Electricity je masih belum lagi boleh. Cuma ada Sarawak Energy dengan Sabah Electricity dan juga no distribution. Itu je buat masa sekarang ni. Payment pun Codes boleh, PTPTN boleh bayar melalui TNG e-wallet. Okey, seterusnya kita pergi pada movie. Ni paling seronok. Lebih lagi kalau budak-budak remaja. Budak-budak muda ni suka tengok wayang kan, tapi malas nak pergi beli tiket. Lagi-lagi kalau orang ramai, movie tu tengah hot kan. Malas nak beratur ramai. Jadi korang boleh beli ataupun book di TNG e-wallet. Korang pilih je korang nak movie apa. Sebab apa TNG e-wallet ni dia ada berkolaborasi dengan TGV dan juga GSC Cinema. So korang boleh pilih nak movie apa, boleh pilih tempat duduk semua, pukul berapa dan bila korang nak, cerita apa, korang boleh pilih di sini. Dan yang paling best, tiket kat sini pun dapat diskaun. Itu yang paling best. Seterusnya nak shopping pula, Lazada. Korang boleh shopping, nak beli apa kat sini, korang boleh guna je TNG wallet ni. Bayar je. Terus nanti sudah sedar barang dah sampai. Korang boleh shopping kat sini. Lazada. Seterusnya flight. Lepas PKP ni, nak pergi melancong ke mana? Melancong ke luar negara, ke dalam negara, semua boleh. Korang search je flight. Sama ada korang nak one way ataupun round trip. Boleh dua-dua. Korang search from mana tu ke mana. Boleh korang nak pergi mana. Okay. Macam tu juga flight tadi kan. Flight tadi hotel pun boleh book. Korang book nak tidur hotel mana kan. Lepas PKP ni tak sabar nak pergi bercuti kan. Bolehlah survey tiket dulu, tengok tiket dulu. Okey. So TNG e-wallet ni sangat-sangat senang dan pantas. Kalau lagi-lagi kalau internet korang laju, langsung tak ada masalah. Boleh saja menggunakan TNG e-wallet. Sekarang TNG e-wallet semakin berkembang dan semakin banyak perkhidmatan yang menawarkan. Contohnya macam tadi kan, bills tu dulu masa permulaan TNG e-wallet dulu, satu saja bil boleh bayar. Sekarang dah banyak dah. So makin lama makin berkembang. So itu juga kedai-kedai kan. Ya, sekarang ni buat masa sekarang masih belum ada. Bukan 100% kedai yang boleh menggunakan TNG e-wallet ni. Tapi semakin hari semakin banyak kedai yang menerima penggunaan TNG e-wallet ni. So untuk memudahkan korang, menjimatkan masa korang, korang bolehlah menggunakan TNG e-wallet ni. Dia sangat-sangat membantu korang dan memudahkan dan menjimatkan masa. Itu paling penting. Bila melibatkan duit ni, mesti korang tanya, selamat ke menggunakan TNG e-wallet ni? Jawapan dia adalah yes, TNG e-wallet ni adalah selamat. Korang nak tahu kenapa? Jom kita saksikan. Itulah saya kata kenapa TNG e-wallet ni selamat. Dan juga paling penting, TNG e-wallet ni adalah di bawah Bank Negara Malaysia. So selamatlah digunakan. Saya rasa itu sahajalah penjelasan saya atau pengulasan ataupun review saya dan juga sedikit tutorial saya tentang penggunaan TNG e-wallet. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang kerana sudi meluangkan masa menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Semoga bermanfaat kepada semua. Thank you so much. Until we meet again. See you soon guys. Bye bye. Assalamualaikum.